Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar kelas PK Afdal. Jadi pada hari ini, tarikh 22 Februari tahun 2021, hari Isnin, kamu bersama-sama sekali lagi dengan Cikgu Hafiz dalam sesi pengajaran mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Jadi pada minggu-minggu sebelum ini kamu telah belajar berkenaan dengan unit 1 berkaitan dengan manusia. Pada hari ini kita akan masuk ke unit yang baru iaitu unit yang kedua dan kita akan belajar berkaitan dengan haiwan. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan haiwan. Unit 2 ini berkaitan dengan haiwan dan subtopiknya adalah pembiakan haiwan. Jadi pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan mendapat menyatakan dua jenis pembiakan haiwan iaitu secara melahirkan anak dan juga secara bertelur. Kemudian yang kedua, kamu juga akan dapat menyatakan 5 jenis haiwan yang membiak secara bertelur dan 5 jenis haiwan yang membiak secara melahirkan anak. Nanti sewaktu kamu melaksanakan kerja-kerja latihan, jadi cikgu akan lihat sama ada kamu mampu untuk mencapai objektif pembelajaran seperti yang cikgu inginkan pada hari ini. Jadi perhatian sebelum kita memulakan sesi pengajaran kita pada pagi ini. Baik, pastikan kamu mempunyai lembaran modul nota dan latihan seperti yang berikut. Ada 6 helaian modul, latihan, nota dan juga latihan yang telah cikgu sediakan kepada kamu. Lembaran modul nota dan latihan ini ada cikgu sertakan untuk kamu semasa sesi pengambilan modul pembelajaran tempoh hari oleh ibu bapa kamu. Jadi, kamu boleh gunakan modul ini sebagai bahan rujukan dan bahan latihan kamu. Pada akhir pengajaran nanti, kamu tulis semula nota-nota dalam modul ini, gunting dan tampalkan di dalam buku nota. Dan siapkan latihan yang telah cikgu berikan, kemudian gunting dan tampal di dalam buku nota kamu. Kita mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini. Pembiakan haiwan. Kamu tahu kan bahawa selain daripada manusia, terdapat juga haiwan yang hidup di muka bumi ini. Jadi, haiwan-haiwan ini perlu membiak. Jadi, apakah yang dimaksudkan pembiakan haiwan dan apakah kepentingan pembiakan haiwan ini? Cikgu akan terangkan kepada kamu. Pembiakan haiwan ini adalah sangat penting kepada manusia dan ekosistem alam kerana yang pertamanya, haiwan perlu membiak bagi menambahkan bilangan dan mengekalkan spesiesnya di dunia ini. Cuba bayangkan kalau haiwan ini tidak membiak dan ia pupus. Sebagai contohnya ayam, kalau ia tidak membiak, maka manusia akan kehilangan sumber makanan yang utama iaitu daging ayam. Kemudian yang kedua ialah bagi mengelakkan kepupusan spesiesnya. Ada haiwan yang tidak mampu untuk membiak sehingga menyebabkan kepupusan spesiesnya. Sebagai contohnya dinosaur. Suatu ketika dahulu di dunia ini terdapat haiwan yang bernama dinosaur. Namun demikian disebabkan oleh perubahan suhu dan juga faktor alam sekitar, maka haiwan berkenaan tidak dapat membiak dan akhirnya pupus. Kita hanya dapat menjumpai tulang-tulang dan fosilnya sahaja bagi menunjukkan bahawa dinosaur pernah wujud di muka bumi ini pada suatu ketika dahulu. Kemudian, pembiakan haiwan ini sangat penting bagi memberi makanan kepada manusia dan juga haiwan yang lain. Manusia ini adalah pemakan daging. Contoh-contoh haiwan yang kita makan, sebagai contohnya ikan, ayam, itik, lembu, kerbau dan lain-lainnya. Jadi haiwan ini perlu membiak supaya ia dapat membekalkan makanan kepada manusia dan manusia apabila mendapat makanan, ia akan dapat terus hidup. Dan yang terakhir sekali adalah pembiakan haiwan ini akan dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem alam sekitar.
Okey, yang ini cikgu akan terangkan kepada kamu pada sesi pengajaran yang akan datang. Bagaimana haiwan membiak? Terdapat dua cara haiwan membiak, iaitu secara melahirkan anak, haiwan yang beranak. Yang kedua adalah haiwan yang bertelur. Cuba kamu lihat, ada gambar 4 jenis haiwan di dalam slide ini. Kamu akan lihat, ada 2 jenis haiwan yang membiak secara bertelur dan ada 2 jenis haiwan yang membiak secara melahirkan anak ataupun beranak. Sekarang kita lihat haiwan yang beranak. Apakah itu haiwan yang beranak? Baik, sebelum haiwan itu beranak, haiwan itu akan bunting ataupun mengandung dalam tempoh yang tertentu sebelum melahirkan anaknya. Sebagai contoh kucing, dia akan mengandung ataupun bunting di dalam perutnya, kemudian barulah ia akan melahirkan anaknya. Berikut adalah contoh jenis-jenis haiwan yang membiak melalui cara beranak. Yang pertamanya adalah kucing. Kucing yang selalu kita lihat di persekitaran kita, ada yang membela kucing. Jadi kucing dia membiak secara beranak. Kemudian gajah. Gajah adalah haiwan yang paling besar di daratan. Kemudian adalah lembu. Lembu adalah haiwan yang membekalkan daging kepada manusia. Yang di bawah ini, kelawar. Kelawar juga melahirkan anak. Ia tidak bertelur. Walaupun ia kelihatan seperti burung. Baik, ikan paus. Ikan paus sebenarnya adalah sejenis mamalia. Dia melahirkan anak dan juga menyusukan anaknya. Biasa kita lihat ikan-ikan di dalam sungai, di dalam laut itu dia bertelur. Tetapi tidak bagi ikan paus. Ikan paus adalah sejenis mamalia. Dan ikan paus ini merupakan haiwan yang paling terbesar di dunia ini. Baik, yang kemudiannya yang terakhir adalah monyet. Monyet juga melahirkan anak. Terdapat berbagai-bagai jenis lagi haiwan yang melahirkan anak. Yang lainnya sebagai contoh zirafah, badak sumbu, anjing, kambing dan lain-lainnya. Kebiasaannya, haiwan-haiwan yang melahirkan anak ini, kita kenali ia sebagai haiwan mamalia. Sekarang, kita lihat pula berkenaan dengan haiwan yang membiak melalui cara bertelur. Haiwan yang bertelur biasanya menjaga atau mengeramkan telurnya sehingga menetas. Namun demikian, ada juga haiwan yang tidak menjaga telurnya seperti penyu dan kura-kura. Macam mana pula itu? Baik, kalau kamu lihat ayam sebagai contohnya dan juga burung. Apabila ia bertelur, dia akan menjaga telurnya dengan sepenuhnya. Ia tidak akan meninggalkan telurnya kerana telurnya perlu dijaga dengan sempurna. Berbeza dengan penyu. Penyu akan naik ke daratan, bertelur dan kemudian dia akan meninggalkan telurnya di dalam tanah. Dan apabila telur itu menetas, anak-anak penyu itu akan berdikari untuk meneruskan kehidupannya. Bagi haiwan yang menjaga atau mengeramkan telurnya, dia akan melindungi anaknya sehingga ia boleh berdikari dan hidup sendiri. Itu sebabnya kamu akan dapat lihat ayam betina akan sentiasa menjaga anak-anaknya daripada gangguan musuh. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan contoh haiwan-haiwan yang membiak melalui cara bertelur. Yang pertamanya adalah ayam. Ayam membekalkan telur juga kepada manusia untuk kita makan. Kalau kamu lihat gambar ayam tersebut, dia sedang mengeramkan telurnya. Kemudian yang keduanya adalah burung. Burung juga bertelur. Ikan juga bertelur. Ular. Ular sangat berbahaya, sangat berbahaya kepada manusia. Berhati-hati apabila berjumpa ular. Ular ini juga mengeramkan telurnya. Dia menjaga telurnya. Katak juga bertelur. Dan yang terakhir sekali, penyu bertelur. Berbeza dengan haiwan-haiwan ayam, burung, ikan, ular dan katak,
penyu dia tidak menjaga telurnya. Setelah ia bertelur, dia akan meninggalkan telurnya dan kembali semula ke laut. Jadi, kesimpulannya, haiwan ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Terdapat dua cara haiwan membiak, iaitu melalui kaedah beranak dan juga bertelur. Membiarkan haiwan ini adalah sangat penting bagi menjamin spesiesnya untuk terus hidup di muka bumi ini dan mengelakkan kepupusan. Jadi pada hari ini kamu tahu bahawa terdapat dua cara haiwan membiak. Yang pertamanya adalah melalui kaedah beranak dan yang keduanya adalah melalui cara bertelur. Baik, sekarang ni cikgu akan memberikan awak trivia informasi. Tahukah kamu bahawa pada tahun 2019, badak sumbu Sumatera telah pupus dari negara kita? Ini bermakna badak sumbu Sumatera ini dia tidak mampu untuk membiak kerana spesiesnya sudah tidak ada. Dan akhirnya ia pupus di muka bumi kita. Ini bermakna kamu tidak akan dapat lagi menjumpai haiwan yang bernama badak sumbu Sumatera ini pada masa depan. Kerana ianya telah pupus dan tidak ada lagi di negara kita. Jadi inilah bahayanya sekiranya haiwan berkenaan tidak membiak. Baik, badak sumbu Sumatera ni adalah sejenis mamalia. Dia melahirkan anak. Sedih kan? Dah tak ada lagi badak sumbu Sumatera di negara kita. Kita tidak tahu apa akan berlaku pada masa depan. Berkemungkinan lebih banyak lagi haiwan yang akan pupus daripada negara kita. Okey, pastikan kamu menulis nota dan membuat latihan yang telah cikgu berikan. Seperti di bawah ini, potong dan tampalkan dengan kemas di dalam buku nota kamu semua. Sekian dahulu sesi pengajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada kamu kerana sudi belajar dengan cikgu. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Siapkan kerja cikgu dan pastikan kamu melakukannya dengan betul dan kemas. Cikgu doakan supaya kamu semua terhindar daripada penyakit yang berbahaya. Dan semoga kamu semua sihat selalu. Jumpa lagi. Bye-bye.